Jadi surah At-Takatsur ada 8 ayat dan surah ini adalah surah Makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah SWT berfirman, Alhaakumut takatsur. Alha iaitu telah melalaikan. Alha iaitu telah melalaikan. Apa yang telah melalaikan? Iaitu at-takatsur. At-takatsur dia datang daripada perkataan kathrah. Kathrah itu banyak. Jadi apabila dia datang dalam bentuk tafa'ul atau wazan atas skil gardan tafa'ul ni, dia menunjukkan saling daripada dua pihak. Iaitu saling nak tunjuk banyak. Boasting, arrogance. Yang mana dia nak kata aku ada lebih daripada orang. Bila dia tengok orang lain ada lebih, dia pun rasa tak sedap duduk. Dia pun berusaha bagaimana dia nak dapat lebih. Tuan-tuan, hubbul mal, cinta harta, satu benda yang mana bukanlah dosa pada zatnya. Allah SWT sebut dalam Quran, Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahab wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth. Memang manusia ni Allah SWT telah cipta dia akan suka benda-benda yang mana melazatkan, benda-benda yang sedap, benda-benda yang menyenangkan. Sama ada anak pinak, isteri, harta benda, emas perak, binatang ternakan, ladang-ladang. Kalau kita zaman sekarang, kilang-kilang, pejabat, rumah sewa, kereta. Memang benda ni Allah SWT letak dalam hati manusia. Tidak ada satu orang pun, kecuali mesti dia ada suka pada harta benda. Cuma kata para ulama, suka pada harta benda, dia tak salah pada zat dia. Dia akan salah bila, tuan-tuan? Apabila kita mengabaikan agama dan ajaran agama dalam mencari harta benda. Allah Subhanahu Wa Taala akan hukum kita apabila berlaku hasad dalam diri kita. Hasad ni sebagaimana kita akan jumpa nanti dalam suratul Masad, iaitu dalam suratul Gabah, min syarri hasidin idza hasad, dalam suratul Falaq. Hasad ni apa, tuan-tuan? Dia tak boleh tengok kebaikan yang berlaku pada orang. Dan dia dengki. Setakat dengki tak apa. Tetapi dengki yang mana bukanlah dengki tu, kalau setakat dengki tu dia rasa envy, dia rasa jealous, hak tu tak apa. Dalam bahasa istilah syarak dia panggil ghibtah. Dia rasa oh sedapnya dia tu naik kereta besar, sedapnya dia tu naik pangkat, sedapnya dia tu boleh pergi melancong luar negara ataupun benda-benda bersifat keduniaan. Tetapi yang dia jadi hasad apabila dia mendoakan keburukan untuk orang tu, supaya harta dia hilang, supaya kebaikan-kebaikan yang ada pada orang tu akan hilang daripada dia. Sama ada dia yang hasad tu dapat ataupun tak dapat, itu cerita lain. Bahkan bukan setakat doa, dia berusaha bagaimana supaya kebaikan-kebaikan yang ada pada orang tu akan hilang. Dengan cara namimah, mengadu domba, dengan cara mengumpat dan seumpamanya. Hak ni tuan-tuan, semua dia punya poin utama dia ialah pada takatsur. Sifat manusia cinta harta lebih daripada sepatutnya. Alhaakumut takatsur, sesungguhnya ingin ada banyak, memiliki banyak, telah menjadikan kamu ini lupa dan juga lalai. Ada harta tak ada masalah, tuan-tuan. Kalau ada harta, jadi macam Abu Bakar, jadi macam Abdul Rahman bin Auf, jadi macam Aisyah radhiyallahu anha, datang harta begitu banyak, hari tu juga dia suruh dia punya jariah, dia punya maid untuk sedekahkan sampai tidak ada satu benda pun yang tinggal untuk dia buka puasa. Jadi macam Uthman ibn Affan. Hak tu tak ada masalah, tuan-tuan. Harta yang mana, kata para ulama, ada pada tangan mereka sahaja. Tidak ada dalam hati. Sekira-kiranya datang tuntutan agama, syarak, mereka akan sanggup untuk lepaskan harta dan dunia yang berada dalam tangan mereka. Mereka tak letak dalam hati. Hak tu tak ada masalah. Bahkan dalam hadis Nabi kata, antara sebaik-baik harta ialah harta yang mana berada pada tangan lelaki yang saleh. Mereka infak di jalan Allah untuk kebaikan agama dan seumpamanya. Tetapi hak tak boleh ni, tuan-tuan, apa dia? Apabila mereka cinta harta tetapi mereka kikir, mereka tidak infak di jalan Allah. Alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang mana mereka telah mengumpul harta benda daripada emas dan juga perak, mereka tidak infakkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala, maka bagilah
berita kepada mereka bahawa mereka akan dapat azab yang begitu pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Hadza ma kanaztum. Apabila harta benda tersebut akan dicairkan di dalam neraka Jahannam, kemudian mereka akan dicelup di dalam neraka tersebut. Mereka punya dahi, mereka punya batang tubuh keseluruhan. Hadza ma kanaztum li anfusikum. Ini benda yang kamu telah simpan untuk diri kamu. Kamu tidak keluarkan infak di jalan Allah, zakat tidak bayar. Apabila orang datang minta sedekah dalam keadaan begitu darurat sehingga menyebabkan kamu wajib dah ke atas kamu untuk tolong dia, kamu tidak keluarkan juga sedekah tersebut. Benda-benda yang kamu simpan ni, sekarang kamu rasa. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Jadi tuan-tuan, harta tak ada masalah. Dia akan jadi masalah apabila kita dapat harta bukan dengan cara dia, dan apabila kita guna harta bukan dengan cara dia. Sebab tu dalam hadis yang masyhur kita akan jumpa nanti insya-Allah, Nabi SAW kata, kaki anak Adam tidak akan bergerak pada hari kiamat. Sehinggalah dia akan ditanya beberapa perkara. Dalam setengah riwayat kata 4, setengah riwayat kata 5. Tentang umur dia, bagaimana dia gunakan. Tentang waktu muda dia, bagaimana dia habiskan. Tentang harta dia, min aina iktasabah, daripada mana dia dapat. Wa fima anfaqah, dan bagaimana dia telah belanjakan. Dan juga tentang ilmu dia, apa yang dia telah amalkan daripada ilmu dia. Jadi tuan-tuan, ini merupakan satu benda yang begitu penting dalam kehidupan kita untuk kita faham. Ada harta tak ada masalah. Cari harta memang Allah Ta'ala suruh. Tak. Allah SWT suruh kita cari harta dengan tangan kita. Kebaikan Allah SWT suruh. Memang benda itu tidak dinafikan, dan memang itu pun sistem dunia pun. Sebab tu dalam kitab-kitab fiqh adanya bab perniagaan, adanya bab pertanian. Macam-macam benda ada. Cuma apabila sampai penyakit cinta harta, waktu masalah. Dia nak cinta ni, tak ada masalah. Kalau bukanlah cinta tak ada masalah, dia tak ada masalah besar. Tetapi dia akan jadi masalah besar apabila dia mula nak compare diri dia dengan orang lain. Sumber masalah ni bila dia mula nak compare. Ada di kalangan kita tuan-tuan. Semoga Allah SWT ampunkan kita. Orang yang mana suka tengok online banking dia, berapa dia punya KWSP yang dah ada, ataupun dia kira-kira kalau aku pencen nanti berapa gratitude hadiah yang akan dapat. Benda tu manusia kot. Sebab apa? Sebab dia nak hidup dia secure. Bila dia habis kerja nanti, di umur tua nanti, tak, dia dengan bini dia mungkin tak ada anak, ataupun anak lupakan dia, na'udzubillah. Tapi itulah manusia. Tetapi dia akan jadi masalah bila dia mula palingkan mata dia tengok kiri kanan dia. Dia hidup Masya Allah dah. Kereta cukup, rumah tak perlu bayar sewa, api air lengkap, ada halaman untuk bertani dan seumpamanya. Tetapi bila dia tengok rumah orang lain, kiri kanan dia, depan dia, belakang dia, kereta apa yang mereka ada, bila anak menantu balik, bila raya nanti, kereta apa ada, dia akan jadi satu masalah besar tuan-tuan. Iaitu takathur. Bila makcik-makcik dia nak pergi membawang, dia nak cerita menantu dia kerja apa, menantu dia bagi banyak mana sebulan kat dia, ataupun anak dia bagi banyak mana sebulan kat dia. Benda ni semua apa tuan-tuan? Alhaakumut takathur. Ini punca bagi segala masalah. Bila dia tak puas hati, dia balik, dia akan membawang di rumah dia. Dia akan memperhuduhkan anak orang lain, ataupun dia akan macam-macam lah tuan-tuan. Semua ni tuan-tuan tengok dah dalam iklan-iklan raya kan. Macam-macam jenis iklan tentang harta benda ni, tuan-tuan tahulah. Alhaakumut takathur, iaitu sifat kamu ingin ada banyak dan ingin bos, ingin menunjuk-nunjuk, telah menjadikan kamu lalai. Iaitu lalai daripada hakikat kehidupan dunia ini. Lalai daripada melaksanakan perintah Allah. Lalai daripada meninggalkan larangan Allah. Kamu hidup dalam keadaan kamu rasa macam takkan mati sampai bila-bila. Nampak tak? Orang Kelantan kata nak tukar langit. Maksudnya seolah-olah tidak akan mati. Hatta zurtumul maqabir, sehinggalah kamu semua akan menziarahi kubur. Apa maksud akan menziarahi kubur? Dalam riwayat Nabi SAW kata, hatta ya'tiyakumul maut, sehinggalah mati datang kepada kamu. Nak tak nak, suka tak suka, memang kita akan pergi ke kubur tuan-tuan. Tak berjalan sendirilah, tetapi kita akan dibawa oleh orang pergi ke kubur.
Dalam riwayat tuan-tuan tahu akan ikut jenazah ni 3 benda, antaranya ialah apa tuan-tuan? Kaum keluarga dia. 3 benda ke? Kaum keluarga dia dengan amalan dia je. Harta dia tak ikut. Harta dia tak ikut dah. Tetapi sekurang-kurangnya, senang ceritanya 3 benda lah manusia bila mati dia akan tinggalkan. Dia akan tinggal 3 benda. Tinggal anak, pinak, kaum keluarga, isteri, harta benda dia, dan yang ketiga amalan. Tetapi, satu benda tinggal di rumah, iaitu harta benda dia, 2 benda akan pergi ke kubur. Kaum keluarga biasa pergi, amalan akan pergi ke kubur. Tetapi, yang akan kekal bersama dia adalah amalan sahaja, tetapi kaum keluarga akan balik ke rumah masing-masing selepas tu. Hidup dengan kehidupan seperti biasa, kalau isteri mungkin berkahwin lain dan seumpamanya. Tapi harta benda, awal-awal lagi tak ikut tuan-tuan. Kita tinggal. Bukan milik kita awal-awal lagi. Hatta zurtumul maqabir, sehinggalah kamu semua menziarahi kubur. Dengan erti kata, apabila kamu semua dipaksa untuk pergi ke kubur melalui kematian. Sebab tu, dalam riwayat-riwayat, Nabi SAW kata, anak Adam ni, kalau dia ada satu lembah daripada emas, nescaya dia akan cari lembah yang kedua, lembah yang ketiga. Dan manusia akan sentiasa berterusan mencari-cari harta kekayaan, sehinggalah dia punya perut akan dipenuhi oleh tanah. Iaitu dia dikebumikan. Hatta yamla'a jawfahu turab, sehinggalah perut dia akan dipenuhi oleh tanah. Barulah manusia akan sedar. Jadi Allah SWT kata dalam ayat yang ketiga, kalla. Bagaimana nak terjemah kalla tuan-tuan? Sini dia terjemah no. Tidak. Kalla ni, kita boleh kata sebagai, rasa pandah lah pula. Kalla ni kita boleh kata sebagai haraf rada', iaitu untuk memberi satu teguran kepada kita, peringatan. Terima kasih. Sini dia kata, kalla ni, ma makna kalla? Memang dia ada banyak maksud kalla. Tetapi, antara penggunaannya ialah harfun yufidur rad'a wal zajar wal istinkar. Iaitu satu huruf, partikel yang mana digunakan untuk memberi makna, bukan sindiran, makna supaya kita takut, memberi peringatan, benda tu mengingkari satu-satu attitude yang ada pada diri kita, tu akan diguna perkataan kalla. Dan kalla juga diguna dengan makna nafi. Contohnya, menafikan. Bila ada orang datang tanya dia, hal fa'alta hadha? Kamu ke buat benda ni? Kata, kalla. Tidak sekali-kali. Hak tu boleh juga terjemahannya. Tidak sekali-kali. Faham tak? Menafikan. Dan bila kita kata, kamu lompat pagar ke semalam? Tinggal asrama dia kata, kalla wa alfu kalla. Dia kata, tidak sekali-kali dan 1000 kali tidak. Hak ni standard penggunaan orang Arab. Dan antara penggunaan ketiga bagi kalla ialah dengan makna haqqan, iaitu sebagai jawapan, jawab dengan makna haqqan, ya sebenar-benarnya. Sebagai contoh, dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Dan tidaklah benda ini kecuali sebagai satu peringatan kepada bashar. Dalam suratul Muddathir Allah Taala cerita tentang malaikat yang jaga neraka dan seumpamanya. Kemudian Allah SWT bawa ayat wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Ini adalah merupakan satu peringatan kepada umat manusia. Kalla wal qamar. Biasanya kalla dengan maksud haqqan, ya sebenar-benarnya. Hak tu akan digunakan sebelum adanya huruf sumpah kat depan. Kalla dulu, kemudian datang wal qamar. Kalla wal qamar wal laili idza as'as was subhi idza, kalla wal qamar wal laili idza as'as. Tak ingat dah aku. Tak ke was subhi idza tanaffas. Kalla wal qamar wal laili idza adbar. Kan? Kalla wal qamar wal laili idza adbar was subhi idza asfar. Kesalah aku baca. Innaha la ihdal kubar. Tak. Nadhira lil bashar liman syaa minkum an
Tak apalah, cek mulalah. Sini dia bagi lebih kurang ada 4 penggunaan kalla. Kadang-kadang kalla ni dia guna untuk tambih, untuk memberi peringatan, wal istiftah sebagai permulaan ayat. Cerita panjang lah. Tapi kenapa saya bawa semua benda ni? Supaya tuan-tuan dapat terjemah kalla dengan terjemah yang paling tepat. Kadang-kadang dalam terjemahan Melayu ataupun mana-mana terjemahan Arab, Inggeris ke, dia bawa terjemahan kalla ni satu pattern. Kalla dengan maksud tidak. Sini pada terjemah no. Tapi dalam tu dia buat kurungan lah. Dia kata this is not a correct attitude. Ini bukan satu benda yang patut pun satu orang mukmin buat. Iaitu cinta harta, tak, menunjuk-nunjuk, boasting about harta. Hak ni satu benda yang tidak patut. Tapi dia bukanlah terjemah dia kalla tu dengan no, tidak. Nampak tak tuan-tuan? Dia ialah harfu rad'in wa zajrin wa istinkar. Kita terjemah tidak sepatutnya begini berlaku. Tapi ada tidak juga situ masalahnya. Kita nak terjemah lagu manalah. Tapi tuan-tuan boleh faham tak? Penggunaan kalla ni ada dalam 3-4 penggunaan. Faham tak? Siapa kata mudah ngaji bahasa Arab? Siapa yang iklan ngaji bahasa Arab ni mudah, memang dia nipu. Hak tu yang keluar ayat. Hak mana kata ngaji bahasa Arab ni mudah, sebulan nipu nak duit itu biasanya. Bahasa Arab ataupun mana-mana bahasa dia mesti berhajat kepada masa dan kesungguhan. Kalau malah ngapa, memang takkan boleh ngaji bahasa. Tuan-tuan belajar bahasa Inggeris, kalau tak ngapa, tak baca buku, tak tengok vocab, tak belajar grammar, tak faham. Mana-mana bahasa pun. Dan bahasa Arab ni lagi susah. Sebab dia melibatkan perubahan makna yang ketara apabila melibatkan perubahan baris dan huruf. Hak tu memang sangat ketara. Saya bagi contoh mudah je. Rijlun, ra jim lam. Rijlun dengan rajulun. Beza dah. Rijlun kaki, rajulun lelaki. Zakarun orang lelaki. Zakarun kemaluan orang lelaki. Zikrun ingat. Zikir. Nampak tak? Dia benda yang berubah bagi ataupun berubah perkataan. Semalam kita orang duduk sembang, bila orang Arab, budak Melayu lah terutamanya, ataupun Arab Mesir, bila dia ucap tahniah, dia sebut mabruk. Mabruk ni mim ba ra waw kaf. Mabruk. Dia kata tahniah, congratulations. Salah. Ialah mubarak ataupun kita kata mubarak ataupun barakallahu fik, tak ada masalah. Mabruk ni dia datang daripada kalimah barakah. Barakah ni macam barakal ibil, iaitu bagaimana unta turun bila nak duduk. Hak tu maksud mabruk, ataupun kalau terjemah mudahnya tersembam. Dia macam tak jadi tuan-tuan. Dia beza daripada kalimah barakah. Dia macam duduk ataupun nak tersembam. Dengan barakah ada alif satu, iaitu merahmati, memberkati. Beza dia satu huruf je boleh jadi masalah. Sebab tu orang tak suka bahasa Arab. Saya kena bagi tahu pada tuan-tuan supaya tuan-tuan sedar, bahasa Arab ni dia berhajat kepada satu usaha dan juga masa. Tapi once bila tuan-tuan dapat, tuan-tuan akan rasa kelazatan dia. Mana-mana bahasa pun. Kalau orang belajar Mandarin, lagi letih tuan-tuan. Satu perkataan, dia hanya berhajat kepada tone. Tone naik, tone mendata, tone turun. Berbeza maksud. Hak tu lagilah, dia macam tak ada kaedah. Dia kena dengar. Dia kena pergi dengar daripada orang Cina, dia kata, hak ni tone 4. Maksud dia gini, hak ni tone rendah. Cara kita sebut tone tu betul ke salah, hak tu kena talaki. Bahasa Arab sekurang-kurangnya masih lagi kaedah-kaedah dia kita boleh faham. Cuma dia berhajat kepada masa yang panjang untuk menghafal. Nampak tak tuan-tuan? Tapi jangan putus asa. Tapi sekurang-kurangnya kita kena tahu benda tu payah. Barulah kita akan berusaha dengan cara yang sepatutnya. Wallahu a'lam bissawab. Saya punya royak nak buat kelas bahasa Arab tu, insya-Allah. Tapi saya nak settlekan dulu sebelum raya haji dengan cuti sekolah ni, benda-benda yang saya nak settlekan. Lepas tu insya-Allah kita akan susun jadual. Saya ada iklan kan dalam Facebook. Tapi tempat dah ada orang sedia nak bagi, maybe di kawasan Ampang. Cumanya gitulah, nanti kita akan bagi tahu balik dia punya tarikh. Sekarang sebab nak cuti jadi tak syok juga kalau kita start berhenti nak start balik tu yang payahlah. Saya nak buat dalam 10 ke 15 kelas je sebelum untuk kali pertama ni. Kalau tuan-tuan nak datang boleh. Khair insya-Allah. Habis dah lah gapo nak ayat ni. Kalla. Kalla. Gapo kalla di sini? Jangan satu huruf, satu partikel
untuk memberi teguran yang mana begitu keras kepada kita. Don't behave like that. Begitu terjemah dia. Dia kata this is not a correct attitude. Ini bukan cara yang sepatutnya. Don't behave like that. Don't be like that. Nampak tak? Jangan jadi macam tu. Aise mat karo. Jangan buat lagu tu. Kalau terjemah Urdu, aise mat karo, aisa mat karo. Jangan buat gitu. Nampak tak? Kalla sawfa ta'lamun. Kenapa? Sebab sawfa ta'lamun. Pasti dan pasti kamu akan tahu nanti. Apa kesudahan yang kamu akan hadapi apabila kamu hidup dengan cara macam tu. Sawfa ta'lamun. Kamu pasti akan tahu the reality, iaitu hakikat kehidupan ni yang sebenarnya macam mana. Adakah dunia ni untuk selama-lamanya? Harta benda ni akan bersama dengan kamu sampai mati? Ataupun kamu akan tinggalkan yang mana ada dalam kubur pada waktu tersebut ialah soalan munkar dan nakir, kemudian syurga, neraka, pahala, dosa. Sawfa ta'lamun. Pasti kamu akan tahu. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Apa nak terjemah? Thumma kalla sawfa ta'lamun. Nak terjemah ke mana? Lebih kurang lah. Walaupun dia kata thumma kalla sawfa ta'lamun. Kemudian sekali lagi, kalaulah kamu ada ilmu yang sebenar, kesedaran yang sebenar tentang hakikat akhirat dan juga hakikat dunia, kamu tidak akan buat lagu tu dan pasti kamu akan tahu. Macam mana nak terjemah tuan-tuan? Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Macam mana nak terjemah dia? Dia macam satu penegasan yang diulang-ulang untuk menunjukkan kepada kepentingan benda tu. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Terjemah sekali lagi. Kalla, nombor 5 kan? No, if you have had sure knowledge of the hereafter, you would not have been so distracted. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Haqqan. Sebenarnya, lau ta'lamuna ilmal yaqin, kalaulah kamu tahu hakikat sebenar, ilmu yang sebenar akan hakikat dunia dan juga hakikat hari akhirat itu, kamu tidak akan jadi macam ni. Nampak tak? Kalla haqqan. Saya terjemah di sini haqqan. Kali ini saya terjemah haqqan. Haqqan, sebenar-benarnya. Kalau kamu tahu hakikat dunia ni macam mana, akhirat ni macam mana, kamu tidak akan jadi macam ni dalam kehidupan dunia ni. Nampak tak? Haqqan law ta'lamuna ilmal yaqin. Sebenar-benarnya, kalaulah kamu tahu hakikat dunia ni macam mana, hakikat akhirat ni macam mana. Jawapan dia apa tuan-tuan? Kamu tidak akan jadi macam ni. Lau ni, jika kamu tahu dengan pengetahuan yang sebenar-benarnya. Jawapannya mana? Jika kamu tahu, apa dia punya natijah? Benda itu tidak disebut secara jelas dalam ayat, tetapi para syurah, para ulama-ulama tafsir kata, kalaulah kamu tahu hakikat sebenarnya dunia dan akhirat, kamu tidak akan jadi macam ni. Nampak tak? Iaitu melebih-lebihkan dunia, meninggalkan agama, langgar halal haram. Sebab apa? Semata-mata untuk dapat harta banyak, untuk bos pada orang. Kalau dia nak harta untuk keperluan hidup dia, kaum keluarga dia, cukup dengan apa yang ada tuan-tuan. Tetapi kerana dia nak menunjuk-nunjuk, harta dia jadi tak cukup tu. Itu yang jadi tak cukup. Sebab apa? Sebab dia nak menunjuk-nunjuk. Kalau untuk keperluan, dah ada rumah selesa, kereta yang selesa, ada duit simpanan, pada kita cukup dah. Tapi kenapa sampai tidak solat? Kenapa sampai tidak datang majlis ilmu? Kenapa sampai terlibat dengan riba, menipu dalam menjual beli dan seumpamanya? Sebab bukan kerana tak cukup dah. Sebab dia nak tengok angka yang banyak, harta yang banyak untuk dia cerita kat orang. Itu je masalah. Orang kata the source of this, orang kata the source of all the calamities yang ada dalam kehidupan manusia ialah sebab perasaan hati. Hati dia nak apa? Aku nak banyak pada orang. Dia perasaan puas hati. Nampak tak? Puas hati. Kalau dia tak ada pun, dia akan pergi bagi tahu orang dia ada. Bila dia pergi beraya, anak dia tak pergi pun pitih ke dia. Tapi sebab dia malu, orang lain kata anak ni bagus-bagus, gaji besar, tapi tak lupa mak ayah. Jadi dia akan menipu untuk bagi tahu, dia pun dapat juga. Dia panggil apa? Al-mutashabbi' bima lam yu'ta.
Orang yang mana dia ni, dia nak kenyang dengan benda yang dia tak ada. Kala bisi thawbai zur, Nabi kata seumpama orang yang mana pakai dua pakaian, iaitu atas dan bawah, yang mana macam dicurilah, bukan dia punya. Benda ni berlaku sebagaimana dalam syarah-syarah hadis, berlaku di kalangan isteri yang mana bermadu sebagai contoh. Tak, dia nak sakitkan hati madu dia, dia kata suami dia bagi gini. Suami dia tak bagi pun. Dan benda ni berlaku di kalangan orang wanita, berlaku di kalangan orang lelaki. Tak, dia kata suami dia gini, bagi dia gini, bawa dia makan gini, bagi hadiah gini, tak bagi pun. Dia tak ada pun. Tetapi sebab nak bos. Dan lepas tu yang masalah tu, dia balik nak balas untuk lelaki dia tu. Oh, abang ni tak pernah. Ma ra'aitu fika khairan qat. Aku tak pernah tengok kebaikan walaupun sekali dalam kehidupan kamu. Betul tak? Hadis Nabi SAW, bila Nabi kata kebanyakan orang wanita berada dalam neraka. Sahabat tanya, ayakfurna, adakah kalian mereka tu jadi kafir? Tak, tidaklah sampai kafir, tetapi yakfurna al-ashir. Mereka tidak bersyukur dan tidak berterima kasih kepada suami. Bila dia tengok satu-satu benda yang dia tak suka pada suami, dia kata apa? Ma ra'aitu fika khairan qattu. Aku tak pernah tengok satu kebaikan daripadamu. Dia royak gitu tu, lepas balik rumah jiran dia lah. Jiran dia royak, oh cuti lepas, suami bawa pergi KL, ada KLCC. Dia pun tak ada benda yang nak royak. Jadi dia tak ada benda yang nak royak, dia tak puas hati. Dia balik, dia ngamuk kau tok lelaki dia. Padahal tok lelaki dia bawa pergi Krabi, tok lelaki dia bawa pergi Phuket. Cuma tak tahulah, ataupun tak gilah bawa pergi benda-benda tu. Tapi adalah benda lain suami dia buat. Tak, suami dia bagi. Tapi dia jadi tak puas hati. Dia kata, ma ra'aitu fika khairan qat. Tak ada satu benda pun yang mana aku dapat daripada mu hak baik. You are useless. Useless ni memang tak ada kebaikan langsung. Qattu tu, terjemah dia tu, useless. Tak ada kebaikan langsung. Nafi gila-gila. Tak ada kebaikan walaupun satu. Bola tak habis. Dia kata, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. La tarawunnal jahim. Pasti dan pasti kamu akan tengok api neraka satu hari nanti. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Pasti dan pasti kamu akan tengok neraka jahim itu 'ainal yaqin. Orang kata hak paling tinggilah level kepercayaan, keyakinan dalam hidup kita, tuan-tuan. Itu bila kita tengok dengan mata kasar kita. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Dan pasti kamu semua akan ditanya pada hari tersebut, iaitu pada hari kiamat tersebut, 'anil na'im, tentang nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kamu. Cuma dalam kitab saya ni, tuan-tuan, ada satu riwayat, tapi saya cek tak jumpa lagi. Nabi SAW tanya, adakah ada di kalangan kamu orang yang mana mampu untuk baca 1000 ayat sehari? Sahabat kata, siapa Rasulullah mampu nak baca 1000 ayat sehari? Nabi SAW kata, siapa yang mana tak boleh baca surah, kamu tak boleh baca ke surah At-Takatsur? Jadi, dia kata berdasarkan hadis ini, tuan-tuan kena cek, surah At-Takatsur ini, dia punya nilai dia adalah seperti 1000 ayat. Wallahu a'lam. Dikatakan hadis ini ada dalam kitab Imam Hakim, Imam Baihaqi rahmatullahi alaih, tapi tuan-tuan kena cek. Ke tuan-tuan nak suruh saya cek lah loh? Memang tuan-tuan tak rajin mana pun tak? Malah lah ke? Tak apa, saya tanya mufti saya. Meta je. Surah At-Takatsur ta'dilu alfa ayah. Isteri aku je ni. Ada orang tanya dia ni web fatwa dah ni, fatwa Islam web. Orang tanya dia, "Mahya suratul lati ta'dilu alfa ayah?" Apakah surah yang mana menyamai 1000 ayat? Dia pun jawablah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Dia kata telah diriwayatkan oleh Imam Hakim, Imam Baihaqi daripada Ibnu Umar, hadis bagaimana saya baca tadi lah kan? Dia katakan apa jawapannya? Allah ya'in. Walam tatayassar lana dirasatul hadith hatta nahkum alaihi bil qabul aw ar-rad. Kami pun tak sempat nak kaji. Tak sempat nak kaji, tak payahlah letak dalam fatwa. Kajilah dulu baru letak. Ini semua penipuan ni orang panggil ni. Aku pula kena cari lain. Subhanallah.
Syekh Albani kata hadis ni dhaif dalam At-Targhib wa At-Tarhib. Tuan-tuan kena cek mula. Cek mula lah dek. Wallahu a'lam. Shalom. Tuan-tuan, Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dia kata antara tafsiran bagi ayat ni, alhaakumut takatsur ni, hatta zurtumul maqabir, kenapa kenapa benda ni Allah Subhanahu Wa Taala marah sangat? Sebab apa? Sebab dia kata ini terpakai kepada orang yang mana mereka mencari harta tetapi mereka tidak menunaikan hak-hak harta tersebut. Itu antara yang disebut. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW berdasarkan riwayat Abdullah ibn Syikhir, dia kata apa? Apabila Nabi SAW dia baca alhaakumut takatsur, sebagaimana disebut dalam riwayat-riwayat, surah ni dia tak turun sekaligus. Dia tak turun sekaligus, jadi dia turun beberapa ayat, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi Nabi SAW used to explain dengan kata-kata Nabi, yaqulu ibnu Adam, mali mali. Anak Adam dia kata, harta aku, harta aku. Sebab tu tuan-tuan belajar untuk bagi tahu benda yang kita ada itu bukan kita punya, Allah punya. Nak bila tanya, oh ustaz, kereta baru ke? Bukan kereta saya. Hak Allah Ta'ala. Oh, telefon baru. Ustaz, tak ada. Hak Allah Ta'ala. Belajar ayat Allah Ta'ala, bukan hak kita. Memang ada orang kata pemilikan majazi yang Allah bagi pada kita. Tetapi secara umum belajar untuk tidak kata mali, mali, hartaku, hartaku. Saya cerita ke tuan-tuan banyak kali dah ni. Ab Beti, bila Syekh Zakaria rahmatullahi alaih, ayah dia Maulana Yahya minta bantal daripada dia. Syekh Zakaria kata, bantal yang mana? Bantal aku yang mak baru jahit tu ke? Kemudian dia kata, bawa bantal. Lepas tu dia kata, bantal yang mana? Bantal aku yang mak baru jahit tu ke? Bawa je lah. Lepas tu dia pergi, ayah dia tapah putih. Sejak bila mau ada harta dalam dunia ni? Semua benda hak Allah. Dan Syekh Zakaria rahmatullahi alaih dia kata, sampaikan hari ni dia ingat apa yang ayah dia buat kat dia. Sebab apa? Untuk ajar, bukan harta ni milik kita. Kan kita kan, kata siapa? Kata aku lah. Telefon, ni handset siapa baru? Aku lah. Tengok style kita. Sebab, tak patut. Yaqulu ibnu Adam, mali, mali. Anak Adam kata, hartaku, hartaku. Wa hal laka min malika illa ma akalt? Dan adakah harta kamu ni kecuali apa yang kamu telah makan? Sebenarnya hakikat harta ni, benda hak mu guna tu je harta. Hak lain tu, walaupun secara umum nampak kamu punya, tetapi dimiliki orang lain. Dia kata, wa hal laka min malika illa ma akalt? Sebenarnya harta ni yang kamu punya ialah apa yang kamu makan. Fa afnait. Kemudian benda tu kamu habiskan. Iaitu dia dah jadi bahan buangan di dalam perut kita dan kita akan buang ke dalam tandas. Aw labista fa ablait. Ataupun yang kamu pakai, kemudian dia akan jadi lusuh sehingga tidak boleh dipakai lagi, jadi kain buruk. Ataupun bagi orang. Aw tasaddaqta fa amdait. Dan apa yang kamu telah sedekahkan, kamu telah infakkan, fa amdait, kamu telah simpan. Senang cerita. Terjemah mudah, iaitu kamu telah simpan ke bank akhirat. Itu sahaja harta kita, tuan-tuan. Dalam riwayat Imam Muslim rahmatullahi alaih, hadis ni pun ada dalam Muslim, cuma penambahan ni ada dalam setengah riwayat. Dia kata, wa ma siwa dzalika fadhahibun wa tarikuhu linnas. Dan selain daripada apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai, apa yang kamu sedekahkan, simpan dalam buku akhirat, itu semua akan pergi, wa tarikuhu linnas, dan kamu akan tinggal untuk manusia yang lain. Sebab tu saya pernah dengar Dr. Iqarni hafizahullah, ketika mana dia cerita tentang buku La Tahzan dia, antara cerita yang disebut dalam La Tahzan,
Dia cerita tentang satu orang macam general perang lah. Apabila berlaku peperangan, dia macam tenggelam di dalam kapal dia untuk tempoh beberapa hari. Tak tahulah bagaimana dia boleh survive, tetapi kapal tersebut macam telah tenggelam. Dan dia boleh survive, tapi alhamdulillah lepas tu dia selamat. Dia kata dalam masa tu tenggelam tu, dia kata dia sedar 3 perkara dalam kehidupannya. Hakikat kehidupan ialah khubzun jaf, roti yang keras, wa ma'un barid, air yang sejuk, wa qit'atun min qumash tuwarik, dan ada satu helai kain yang mana akan menutup tubuh badan kamu. Hak tu je hakikat kehidupan. Jadi hak dia royak tu, tak tahulah dia baca hadis ni ke apa, tetapi itulah hakikat. Ma akalta fa afnait, apa yang kamu makan kemudian diproses jadi bahan buangan. Wa ma labista fa ablait, apa yang kamu pakai kemudian benda itu akan jadi lusuh, last sekali akan jadikan buruk. Ataupun ma tasaddaqta fa amdait, apa yang kamu sedekahkan benda tu akan dimasukkan ke dalam buku akaun untuk hari kiamat nanti. Dan akan dicerita juga nanti insya-Allah, mungkin di tempat yang lain, tentang hadis ada dalam Syama'il dan seumpamanya, apabila Nabi SAW keluar pada waktu begitu panas terik di kota Madinah, kerana tidak ada makanan, kelaparan. Pada waktu tersebut jumpa dengan Abu Bakar, jumpa dengan Umar, dan mereka juga tidak ada makanan, dan last kali mereka bertiga telah bertolak menuju ke rumah satu orang sahabat. Pendek cerita, last kali sahabat tu bawa buah tamar, sahabat tu sembelih kambing, sahabat tu buat makan dan seumpamanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, wahai Abu Bakar, wahai Umar, tak, sesungguhnya ini pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Nabi bersembang tu, sebelum kambing tu siap dimasak dan seumpamanya lah, maksudnya dapat minum air yang sejuk daripada perigi dibawa oleh sahabat tu, dan ada beberapa tamar. Hak ni pun, dan pada waktu tersebut sahabat dengan Nabi duduk di bawah satu pokok di dalam kebun tersebut. Jadi dapat dhillun barid. Dia dapat satu teduhan yang mana sejuk, ma'un barid, air yang sejuk. Hak ni pun Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya pada hari kiamat. La tus'alun, pasti dan pasti kamu akan ditanya walaupun nikmat ini. Dapat berteduh di bawah satu pokok, dapat minum air yang sejuk, kemudian ada roti yang dapat kamu makan, futatul khubz, iaitu pecahan-pecahan roti itu, hak tu pun Allah SWT tanya. Cuba bayang tuan-tuan, apa yang kita ada hari ni, apa yang kita makan hari ni, hak ni confirm lah kena tanya ni. Yahudi pula kata, mereka buat apa ni? Minum. Tak apa, tak Saudi baik tak dengan mereka, boleh minum lah. Dia tak lihat kotar je, tapi lari nak boleh pula dah, yang baik pula dah. Nampak tak tuan-tuan? Dalam riwayat Imam Bukhari rahmatullahi alaihi daripada Anas radhiyallahu anhu, ni Abu Talha je jawab, dia beli, saya tak tahu. Saya tak, saya bazir. Jadi dia kata, dalam riwayat Anas radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Walau anna libni Adam wadiyan min dhahab." Kalaulah anak Adam dia ada satu lembah daripada emas, la ahabba an yakuna lahu wadiyani. Dia suka untuk ada yang kedua, lembah. Dua lembah. Wala yamla afahu illa turab, dan tidak akan sekali-kali memenuhi mulut dia kecuali tanah. Wa yatubullahu ala man tab, dan Allah Subhanahu wa taala dia boleh maafkan sesiapa yang mana dia nak maafkan, ataupun dia boleh bagi kesedaran supaya orang kembali bertaubat kepada dia, pada orang mana Allah SWT nak bagi kesedaran, ataupun kita kata orang yang mana nak kembali pada Allah, Allah pasti akan terima. Terjemahan yang terakhir ni paling betul. Wa yatubullahu ala man tab, siapa yang mana nak kembali pada Allah, Allah SWT akan terima. Senang cerita. Apa bagian ayat surah ni? Dulu ketika mana ayat ini diturunkan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sebelum diturunkan secara sempurna, kata Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhum, dia kata Nabi sentiasa baca hadis ni, walau kana libni Adam wadiyan min dhahabin la habba an yakuna lahu wadiyan. Aku ni baca betul tak ni? Walau anna libni Adam wadiyan min dhahabin la habba an yakuna lahu wadiyan. Wadiyan, kalaulah dia ada satu wadi daripada lembah emas, lembah daripada emas, ataupun ada kawasan yang mana penuh dengan emas.
La habba yakuna lahu wadiyani. Dia suka untuk ada yang kedua. Sehinggalah mulut dia dipenuhi oleh tanah. Wa yatubullahu ala man ta'. Nabi sentiasa akan baca hadis ni. Jadi para sahabat diingatkan hadis ini adalah sebahagian daripada ayat Quran. Sebahagian daripada ayat Quran. Sehinggalah apabila ayat diturunkan secara lengkap, Nabi SAW baca secara lengkap, tidak ada hadis ni. Selepas itulah para sahabat, dia sedar bahawa selama ni itu adalah hadis, penerangan, bukannya daripada ayat ini. Nampak tak tuan-tuan? Apabila saya baca ni, dalam 2 hari lepas, saya teringat apa yang disebut oleh sebahagian ulama apabila mereka mentakwil larangan Nabi SAW daripada menulis hadis ketika mana awal-awal Islam dulu. Antara jawapan yang diberi ialah kerana apa? Kerana takut bercampur antara Quran dan juga hadis Nabi SAW. Ada setengah ulama dia kata, jawapan ni tak patut ni jawapan ni. Kita orang biasa pun tahu beza mana Quran mana hadis. Kita ulama memanglah. Maksudnya ustaz-ustaz tu yang kata macam tu ulama, dia hafal Quran, dia hafal hadis, dia tahulah beza. Kalau orang awam biasa, dia tak boleh nak beza tuan-tuan. Apatah lagi kita. Kalau orang Arab biasa pun dia tak boleh nak beza yang mana Quran mana hadis, tak tahu. Memang tak tahu. Dan sekarang kita boleh bezakan Quran dengan hadis sebab Quran itu telah dibukukan. Dah lengkap 30 juzuk. Kita hafal daripada awal sampai akhir. Kita membesar dengan perbezaan antara Quran dan juga hadis. Nampak tak? Tetapi mereka, para sahabat, bukannya semua orang berpelajaran, bukan semua berpendidikan, bukan semua berada pada kedudukan Abu Bakar dan juga Umar. Nampak ada orang baru masuk Islam dan seumpamanya. Jadi, last sekali, mereka mengata, kami ingatkan, hadis ini, apa yang Nabi cakap itu ialah sebahagian daripada ayat Quran. Tetapi rupa-rupanya tidak. Dia adalah penerangan Nabi SAW. Dia kata, we used to think that this was a part of the Quran until the first verse of Surah At-Takathur was revealed. Ala kullin. Ada lagi benda lain nak ayat tuan-tuan? Adalah tak? G, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sebagaimana kita tahu ada ayat inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Hatta pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita, semua benda ni Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya. Dalam riwayat yang lain, hadis yang sahih daripada riwayat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam Ibn Hibban dan seumpamanya, Allah Subhanahu wa taala tanya, "Alam nusihha laka jismak?" Tidakkah kami telah bagi kesihatan kepada tubuh badan engkau? Wa nurwiyaka minal ma'il barid, dan kami telah bagi kamu kenyang ataupun telah bagi hilang dahaga kamu melalui perantaraan air yang sejuk. Hak ni pun Allah SWT akan tanya pada hari kiamat nanti. Dan sebagaimana kita bagi tahu tadi, kaki anak Adam tidak akan meninggalkan padang mahsyar kecuali dia akan ditanya tentang umur dia, tentang umur muda dia, tentang harta benda dia, daripada mana dia dapat dan bagaimana dia belanjakan. Saya pernah dengar lah dulu tuan-tuan, tapi saya tak pastilah cerita dia betul ke tak. Biasanya cerita tak betul sebab saya tak boleh je cerita. Tak tahu sanad dia mari mana, tapi saya rasa macam betul juga apa dia cerita. Nabi SAW, sebab dia kait dengan Nabi, jadi kena check lah. Tapi ini yang saya dengar, kena check mula. Tapi kalau cari tak jumpa, mudah-mudah. Nabi SAW suruh Ali radhiyallahu ta'ala anhu berdiri di atas satu batu pada hari yang panas dan suruh bilang benda yang ada dalam rumah dia. Maksud dia molek lah cerita tu. Tetapi Nabi buat ke tak gitu, kita tak tahulah. Tu berhajat kepada sanad lah. Tapi benda saya dengar dulu. Dia kata, Nabi SAW suruh Ali berdiri di atas satu batu dan bilang benda yang ada atas rumah dia. Dalam rumah dia. Rumah sahabat ada ke apa tuan-tuan? Mungkin ada bekas untuk wudu, ada bantal, tempat pakaian sehelai dua,
tikar untuk tidur, pinggan mungkin 1-2, bekas untuk wuduk, itulah rumah sahabat. Tak ada dah. Hak tu pun berdasarkan cerita riwayat tabligh saya dengar tu, tak tahu siapa, tapi benda-benda ngarut, bukanlah ngarut, benda-benda lagu ni dia lekat dalam kepala. Dia kata apa? Tak sampai beberapa saat Ali radhiyallahu ta'ala anhu telah lompat daripada batu tersebut. Panas kot. Kalau saya letak, kalau cikgu kita pajar kita, tahu tak pajar? Maksudnya denda kita, tak, atas tak payah pakai kasut, tak payah pakai stocking. Tak, 2 minit. Tengah-tengah matahari, panas terik. Tak mampu tuan-tuan, 2-3 minit. Sebab apa? Sebab benda tu panas. Cuba tuan-tuan bayang. Kalaulah pada hari kiamat nanti, la qadarallah, Allah SWT suruh kita berdiri dalam keadaan panas, matahari hanya beberapa jengkal di atas kepala kita, di atas padang mahsyar tersebut, Allah SWT kira sesah setiap apa yang ada dalam rumah kita, pakaian kita, puluh-puluh set pakaian kita, puluh-puluh kasut kita ada. Subhanallah. Cuba tuan-tuan bayang. Kita boleh bilang ataupun tak? Allah SWT sebut dengan keadaan penegasan. Thumma latus'alunna 'anil na'im, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Pasti dan pasti. Ustaz Tabligh terjemah mudah ya. Pasti dan pasti. Lam tu merupakan satu penegasan, nun taukid thaqilah, 2 pula penegasan situ. Nun taukid tu satu dah penegasan. Dia datang dalam bentuk thaqilah. Ada tasydid. 2. Nampak nun dengan tasydid tu tuan-tuan? 2 penegasan dalam bahasa Arab tu, bukan satu tu, 2. 3 taukid tuan-tuan. La tus'alunna, lam depan tu satu, kemudian nun taukid tu satu, dan taukid itu thaqilah, berat. Nampak tak? Kalau lanasfa'an bin nasiyah, lanasfa'an bin, betul kan lanasfa'an bin nasiyah? Betul tak? Ada lanasfa'an bin nasiyah surah Iqra. Hak tu dia panggil 2, lam depan tu satu dengan nun taukid, dan taukid itu khafifah. Tapi hak ni 3 tuan-tuan. Lam satu taukid, taukid ni adalah penguat. Kemudian nun taukid itu satu, dan kaunuhu thaqilah, dan nun itu adalah berat. 3 kali. Yauma idzin 'anil na'im. Berkaitan dengan nikmat. Alif lam di situ lil istighraq. Semua nikmat Allah Taala bagi pada kita, kecil ataupun besar, Allah SWT akan tanya. Cuba tuan-tuan bayang, kita boleh tak berdiri pada waktu tersebut untuk jawab semua benda tu. Semoga Allah SWT selamatkan kita.